Saya ulang sekali lagi. Kadang-kadang kerajaan tidak pandai mengurus. Okey, ulang sekali lagi. Kadang-kadang kerajaan Presiden tidak pandai mengurus. itu dia. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di YouTube channel Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini Amo dah bercakap tentang kenaikan harga barang yang Amo kira memang merusingkan dan menyusahkan rakyat. Untuk makluman, pagi tadi Amo beli ayam. Ayam yang sangat kecil, harganya RM22 satu ekor, ayam yang sangat kecil. Kata penjual ayam, sekarang lebih kurang RM11 untuk 1 kilo. Kata penjual tersebut, inilah kali pertama mereka terpaksa menjual ayam dengan harga yang sangat mahal. Adakah kerajaan sedar harga barang dan dikatakan harga nak baiki kereta, harga nak buat rumah, harga sayur semua naik? Kenaikan harga barang hari ini adakah disedari oleh pihak kerajaan ataupun tidak? Dan apakah tindakan kerajaan apabila harga barang sayur, harga ayam, harga keperluan asas, harga nak buat rumah semua naik ini, apakah yang kerajaan buat? Sebelum itu, suka untuk Amo kongsikan satu ucapan yang Amo kira sangat menggembirakan Amo apabila Tan Sri Lebay, yakni Duta Khas Bertaraf Menteri, menjawab soalan rakyat berkenaan kenaikan harga barang. Jom kita dengarkan apa kata Lebay Tan Sri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya. Ia dimulakan dengan soalan. Harga barang yang mahal menyebabkan kuasa beli semakin rendah. Barang keperluan asas seperti sayur, ikan, keperluan harian sangat tinggi. Berbanding beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi jika PAS insya-Allah dianugerahi dengan kemenangan, macam mana PAS boleh mengawal kenaikan harga barang yang menyebabkan rakyat tidak menanggung sebagaimana yang berlaku sekarang. Wallahu a'lam. Okey, soalan ini jelas. Kata Muslimah PAS ini katanya, apakah PAS akan buat sekiranya insya-Allah PAS menjadi kerajaan untuk mengawal kenaikan harga barang ini? Untuk makluman, yang menjawab ini bukan calang orang. Yang menjawab ini Presiden PAS yang juga merupakan Tan Sri, kini terkenal dengan Tan Sri Lebay. Jom kita dengar apa jawaban Tan Sri. mengapa jadi begini harga barang naik? Antaranya sebab yang dah ikut pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pandai merintah negeri, bukan saya pandai semayang. Ajar semayang, ajar merintah negeri, ajar tadbir negara. Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qasada. Allah Taala beri rahmat seorang yang bersifat maaf dan kesetiaan bila dia jual, bila dia beli, bila dia mengendalikan urusan. Orang yang jual, dia tak jual mahal lalu nak untung siapa berlipat kali ganda mengikut adat Islam yang untung banyak sangat, untung mengikut kodok yang patuh. Orang beli pula jangan beli nak murah dah lalu siapa rugi orang jual. Ini siapa begitu, tidak boleh. Mula ada timah rasa di antara satu sama lain. Berlaku di zaman Nabi SAW, harga barang naik. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak letak harga? Nabi kata, Allahul Musa'id, Allah Ta'ala menentukan harga. Biar orang faham sendiri, orang reti sendiri. Hadis ni mengikut para ulama, sebab-sebab yang tertentu, sebab-sebab yang khusus. Kerana di zaman itu orang kuat berpegang ke Islam. Bila sebab dia berubah, maka kerajaan boleh meletakkan harga. Meletakkan harga, kerajaan kena letak harga. Barang-barang khusus yang penting, kerajaan boleh letak harga. Dengar dek kakak, ini Lebay Tan Sri cakap kerajaan boleh letak harga. Ini bukan Nambo cakap, ini Lebay Tan Sri, Duta Khas Bertaraf Menteri. Kerajaan boleh letak harga barang-barang penting. Sudah pasti ayam, ikan, gandum, gula, minyak masak, ini barang yang penting. Tetapi kenapa tak buat sekarang? Tak apa, kita dengar dulu apa kata Lebay Tan Sri. Supaya orang jangan jual mengikut keuntungan yang melampaui batas, menyusahkan orang. Orang beli pula yang beli sehingga merugi. Kerajaan boleh bertindak mengikut kuasa kerajaan. Apa yang berlaku lagi ialah kenaikan harga barang-barang ni kerana barang-barang tempatan dia ekspor ke luar negeri. Dia ekspor ke luar negeri mendapat keuntungan yang banyak. Bila tokoh-tokoh yang ekspor barang ke luar negeri dapat untung yang banyak, maka dia jual mahal kepada penduduk tempatan. Ini jadi begitu. Maka kerajaan kena kawal dalam masalah ini. Kadang-kadang kerajaan tidak pandai mengurus. Contohnya,
Saya ulang sekali lagi. Kadang-kadang kerajaan tidak pandai mengurus. Okey, ulang sekali lagi. Kadang-kadang kerajaan tidak pandai mengurus. Contohnya, buah deriang, buah rambut taang. Kalau mahal, mesti mahal tak ada, mahal tak lalu. Kalau banyak pula, murah tak lalu. Wow. Lama. Kenapa? Tak tahu mengurus. Tak tahu mengurus. Kerajaan tidak membuat projek hiliran. Hiliran, dan istilah ekonomi. Hiliran. Tan Sri Lebai menggunakan istilah ekonomi. Kerajaan tidak pandai membuat produk hiliran. Saya pakai tiga ekonomi sikit-sikit. Hiliran. Hiliran. Bermakna? Saja orang kampung tanah, dia kena buat program bagaimana nak mengendalikan bagang ni, pasaran dia turun. Supaya jangan jadi membazir. Dalam masa yang sama, kerajaan kena buka industri untuk menambah nilai barang itu. Menambah nilai. Bagaimana nak menambah nilai? Contohnya buah rambutan, buah durian, detainkan. Ini dah satu cadangan yang bagus. Untuk tambah nilai dia, maka kerajaan boleh menganjurkan pelabur dalam negeri, pelabur luar negeri ke, boleh panggil untuk buat kilang, proses buah-buahan, proses ikan di laut dan seumpamanya, proses dengan sendirilah, maka rakyat ada pendapatan dia. Ada kerajaan dapat bagus, cadangannya bagus daripada Tan Sri Lebai. Orang Islam dapat cukai, boleh ekspor ke luar negeri. Apa yang berlaku pada hari ini ialah kerajaan membiarkan orang tengah. Kata Tan Sri Lebai, ini jawapan ketika sebelum Tan Sri Lebai menjadi kerajaan. Masalah hari ini kerajaan membiarkan orang tengah. Bukan nama kata, Tan Sri Lebai yang kata. Maka kerajaan boleh meletakkan harga. Kerajaan kena letak harga. Barang-barang khusus yang penting, kerajaan boleh letak harga supaya orang jangan jual mengikut keuntungan yang melampaui batas, menyusahkan orang. Orang beli pula, yang beli sehingga merugi. Kerajaan boleh bertindak mengikut kuasa kerajaan. Kenapa? Tak tahu mengurus. Hiliran. Saya pakai tiga. Apa yang berlaku pada hari ini ialah kerajaan membiarkan orang tengah. Ini kelemahan yang berlaku dan kerajaan kena selesaikan masalah ini. Bagaimana nak turun harga barang? Turun kerajaan ada ni. Keuntungan yang banyak. Okey. Video ini bukan video 10 tahun dulu. Video ini dikeluarkan pada 30 April 2018. Bermakna lebih kurang sebulan atau sebulan lebih sebelum diadakan pilihan raya. Jawapan Tan Sri ketika itu memang sangat bijak. Tetapi sayang, apabila Lebai Tan Sri bersama partinya berada di dalam kerajaan, akhirnya mereka disibukkan dengan urusan politik. Hari ini berlaku pula muafakat nasional, perlu ke tidak perlu. Lepas tu bergaduh lagi dengan UMNO, katanya nak ajak pula Perikatan Nasional. Dulu kamu tubuhkan satu muafakat nasional, kon inilah kerajaan Melayu Islam. Sebenarnya muafakat nasional itu bukan kerajaan Melayu Islam, tetapi kamu nak berpolitik kerana kamu nak cepat jadi kerajaan. Akhirnya, apabila kamu menjadi kerajaan Perikatan Nasional, UMNO yang dulu sahabat kamu mulai tinggalkan. Dan akhirnya hari ini kamu rasa UMNO sudah tidak penting kepada kamu dan kamu melihat peluang kamu lebih besar bersama dengan Perikatan Nasional. Ini bermakna ketika menjadi kerajaan pun, kamu masih sibuk dengan urusan politik, urusan kuasa. Kamu hari ini sudah ada wakil-wakil di dalam kabinet. Sebelum ini kamu bercakap kerajaan kena pandai mengurus. Hari ini rakyat semakin menderita dengan kenaikan harga barang yang dikatakan paling teruk dalam sejarah. Sayur menjadi mahal kerana hujan, kerana sejuk. Adakah kamu nak membodohkan rakyat? Sudahlah, kerajaan hari ini bukan kerajaan yang dipilih rakyat, tetapi kerajaan di mana parti yang kalah kerana permainan politik dan permainan sentimen kaum dan agama, akhirnya kamu menjadi kerajaan. Tetapi apakah keuntungan yang rakyat dapat? Hari ini rakyat menunggu kebijakan, menunggu kamu bekerja untuk membela rakyat. Isu kenaikan harga sayur, harga barang-barang, isu kenaikan harga barang ini bukan isu politik, tetapi isu rakyat. Kamu sudah jadi kerajaan, terutama sekali Presiden Parti Islam Se-Malaysia. Akhirnya yang bertukar apabila kamu jadi kerajaan, bukannya rakyat menjadi senang, tetapi kamu daripada hanya dapat gaji ahli parlimen, dah dapat gaji dutaka. Daripada Datuk Seri kepada Tan Sri. Adakah itu yang kamu kerjakan untuk jadi kerajaan? Kalau tidak, bukti
buktikan dengan perbuatan, buktikan harga barang boleh diturunkan seperti mana kata Lebay Tan Sri tadi, kerajaan boleh mengawal. Ataupun Lebay Tan Sri hanya pandai bercakap tetapi tidak pandai bekerja. Ataupun Lebay Tan Sri takut untuk menegur kerajaan kerana takut hilang jawatan, hilang gaji. Rakyat semakin menderita dengan harga barang. Pada rakan-rakan boleh komen di bawah, adakah anda bersetuju, adakah anda merasakan kenaikan harga barang ini? Kenapa? Kerana kita orang biasa, golongan bawahan ini rasa kenaikan harga sayur. Tetapi bagi mereka yang berjawatan, bagi mereka yang bertaraf menteri, gajinya seperti menteri, amba yakin mereka tidak merasakan kenaikan harga barang ini. Kepada rakyat Malaysia, inilah kerajaan. Kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat, tetapi kerajaan yang dicuri daripada mandat rakyat. Akhirnya mereka tidak membela rakyat. Kita doakan semoga kerajaan yang tidak dapat mandat rakyat ini segera jatuh, insya-Allah. Kepada Lebay Tan Sri dan kepada penyokong, pada walaung, pada juak-juak parti Lebay Tan Sri, ucapan ataupun petikan tadi saya tidak edit. Itulah ucapan kamu. Kamu dengar balik, adakah kamu tak malu dengan ucapan kamu? Ucapan itu bukan seperti ucapan yang kamu, kalau itu ucapan lama berkenaan dengan Bangor Paradon. Ucapan kamu kata UMNO ini haram, bla bla semua ini. Ucapan ini baru saja dikeluarkan oleh Tan Sri Lebay ketika itu Datuk Sri 3 tahun dulu. Ucapan ini bukan ucapan yang lama, tetapi ucapan ini baru saja 3 tahun yang lalu. Pada walaun, kepada juak-juak, kepada penyokong, kepada pentotok, kepada pentaksub, kamu dengar betul-betul butir-butir apa yang dikeluarkan oleh Lebay Tan Sri. Terima kasih kerana menonton. Kongsikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.